Banyak masalah kita. Dia tahqiq tak betul. Tak kemas. Penat kita nak belajar, nak baca kitab ni, kita terpaksa kena beberapa jam kena duduk depan kitab cari hadis-hadis ni. Ana bimbang. Sangat-sangat bimbang apabila kita bawa hadis yang tidak sahih. Sama-sama kalau hadis fardu, kita kata sedak ni penceramah bawa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Mana sabda? Hadis palsu, bukan hadis. Jangan duduk sabda lagi tu. Tanda betul-betul. Yang bukan maksud tanda. Nanti balik buat kuliah nanti jangan baca hadis. Nabi sabda lagi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, Nabi kata apa? La'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. La'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Artinya Allah melaknat orang yang memaki bapaknya sendiri, dan Allah melaknat orang yang memaki ibunya. Problem tak problem? Siapa dia nak maki mak dengan ayah? Celaka ayah ni. Kalau tidak orang gila, tak ada orang maki ayah. Kau ada? Ada? Hak gila yang maki mak ayah. Hak betul, kepala tak sewe, kepala betul, dia tak maki mak ayah dia. Hak kepala sewe berlaku benda ni. Jadi, kena faham betul-betul. Sahabat tanya, bagaimana seorang itu maki mak ayah dia? Dia tanya, soalan ni yang memahamkan kita. Nabi kata, sabar rajulu abar rajuli fasabba akha. Orang ni pergi maki ayah orang itu, basa anak celaka, anak pok tak reti basa. Kalau orang ni kata kau kawan tu macam tu, kawan tu balas tak balas? Mung lah, pok mung tak reti basa. Betul tak? Itu dia panggil orang tu maki ayah dia sendiri. Basa anak mok gila, mok mung gila. Jadi kita maki mok kita sendiri. Jangan maki kepada orang, jangan kata kepada orang yang menyebabkan orang kata kepada ayah kita. Itu dia panggil Allah Ta'ala laknat orang yang maki mak ayah dia. Macam mana maki? Kita maki orang lain menyebabkan orang maki mak ayah kita. Beringat, jangan duduk maki mak orang. Sama juga dengan ayat Quran lain tu, Allah Ta'ala larang daripada kita maki Tuhan orang kafir. Mu jangan maki Tuhan orang kafir. Kalau kita pergi dekat berhala, bahasa Tuhan gila, perut buci, bahasa mata banyak, tangan besar ni, Tuhan gila kita kata. Kalau penganut agama tu dengar, dia kata Tuhanmu gila, betul tak? Tuhan awak lah gila, Tuhan aku ada baik punya, duduk sini tak bergerak-gerak. Contohnya dia kata. Bagi 5 tak ada makan punya. Maki tak maki Tuhan? Dia maki Tuhan kita. Jadi Tuhan Nabi Allah Ta'ala larang, mu jangan maki Tuhan orang kafir, kerana ia menyebabkan fayasubbullah, dia akan maki Tuhan kita. Jadi sama juga, mu jangan maki mak orang yang menyebabkan dia akan maki mak kita. Jadi kita jangan buat. Jadi dalam hadis Ibn Abbas ni, la'anallah, Tuhan Allah Ta'ala laknat kepada siapa yang maki mak ayah dia sendiri. Cara nak maki tadilah, kita maki mak orang, dia maki mak kita. Hadis lain lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut diriwayat tu mana hadis dhaif. Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Semua dosa ditangguhkan hukumannya sekehendak Allah. Orang tak semaya lalu makan. Lalu makan tak lalu makan? Lalu makan. Orang tak puasa lalu makan. Beli di kedai Cina Melayu jual bulan Ramadan penuh situ. Masya Allah. Lagi tak puasa 3 buku dia makan habis. Moga makan sekali dengan syaitan. Betul tak? Tapi dia lewat, dia tangguhkan hukuman. Tak apalah, mu nak makan riba, makanlah 10 gunung sehari pun. Makan kenyang. Tak ada masalah. Ditangguhkan. Apa dia? Sekehendak Allah sehingga hari kiamat. Hari kiamat masuk dalam kubur, jumpalah. Kecuali dosa kerana derhaka kepada orang tua. Wal'iyazbil. Dosa orang derhaka kepada ibu bapa, maka yang demikian dicepatkan hukumannya bagi orang yang melakukannya. Orang derhaka kepada mak ayah akan dicepatkan hukumannya atas dunia. Paling tidak pun kama tadinu tudan. Dalam riwayat lain kata kama tadinu tudan, sebagaimana yang membuat itulah dibuat pada kamu. Kama tuwalli yuwalla alaikum, sebagaimana yang kamu buat dibuat kepada kamu. Membuat kepada mak ayahmu lagu mana? Derhaka pada ayah, jawab mulut mak. Orang tua panggil 10 kali tak mari lagi, contohnya. Maka
ada kalanya Tuhan bagi balas cepat atas dunia, akan ada anak-anak dia yang menderhaka seperti itu. Tapi tidak syarat. Tidak syarat. Kalaulah ada dosa yang Tuhan nak cepatkan, maka dipercepatkan dosa orang yang derhaka pada mak ayah. Ini bahaya. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim. Jadi kata di Imam Az-Zahabi, dalam isnadnya ada rajul yang dhaif, maka ditulis di bawah itu hadis ini dhaif, lemah hadis. Tapi tidak hadis maudhu'. Jadi walau macam mana pun, dari sudut realiti keadaan, berlaku tak berlaku? Berlaku sungguh tak? Orang yang derhaka pada mak ayah dia, akan ada anak-anak dia yang menderhakai dia. Jadi siapa dia rasa tak mahu anak dia derhaka, maka hati-hatilah. Jangan kita derhaka pada mak ayah kita. Ni tak tahannya kita cakap dengan mak ayah ni main-main ya. Allahu Akbar. Simple ya orang panggil. Cakap bodoh-bodoh gitu ya. Maksudnya bahawa hukuman itu akan diberikan di dunia sebelum menuju akhirat. Dan kata Ka'bul Al-Ahbar, Ka'ab bin Al-Ahbar ni banyaklah, kalau dalam cerita-cerita macam ni banyak cerita dia. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepatkan kebinasaan, kecelakaan seseorang jika dia derhaka kepada dua ibu orang tuanya, iaitu akan dipercepat seksaannya. Dan sungguhnya Allah akan menambah umur seorang jika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Ini ada disebut dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bagi tahu siapa dia nak suruh panjang umurnya, murah rezeki dia, falyasil rahimahu, adalah dia hubungi silaturahim. Orang yang silaturahim yang paling rapat dengan kita siapa? Mak ayah kita lah, orang paling dekat. Jadi ini betul lah. Maknanya siapa dia nak murah rezeki, nak panjang umur, khidmatlah kepada orang tua. Dia kata begini, sungguhnya Allah akan menambah umur seorang jika dia berbuat baik pada kedua orang tuanya, agar nantinya boleh menambahkan kebaikan dan keutamaan. Dan barang siapa yang berbuat baik pada orang tuanya, maka dia akan memberikan perbelanjaan kepada keduanya jika mereka berdua memerlukan. Kalau mak ayah kita perlu, kita bagi. Dan telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia tanya. Orang ni mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali. Faqala anta wa maluka li abik. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku berniat nak ambil harta aku. Ayah dia nak ambil harta anak dia, sebab anak dia ni bakhil, tak mahu beri ke ayah dia. Ayah dia nak ambil. Maka dia bagi repot pada Nabi. Bila Nabi dengar repot sahabat ni, ayah dia nak ambil harta anak dia ni, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Mung dan harta mung milik ayahmu. Tak usah buat besar. Nak pergi kat tangan ayah nak pula dah. Ayah muduk suak siang malam pergi menoreh, melengi kat belakang, memanas kat apa ni, habis tenaga, habis kurat cari rezeki bagi kamu hidup, nak samai ayah pula dah. Subhanallah. Ada ni manusia tak puk lah ni, ada tak ada? Keluar ada sak khabar ni kan, ada anak dia nak samai ayah dia. Subhanallah. Subhanallah. Orang manusia hari ni derhaka kepada mak ayah main-mainnya. Hadis ni riwayat oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Ka'ab bin Ahbar lagi, panjang cerita dia. Telah ditanya tentang orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, bagaimana bentuknya? Lalu dijawab, jika kedua ayah dan ibunya bersumpah hendak membuat sesuatu. Tengok ni. Ayah kita bersumpah, wallahi aku nak buat benda ni. Kita mampu nak bantu ayah kita nak tunaikan sumpah dia tu. Ayah dia bersumpah lah, wallahi aku nak pergi derma ke masjid Sungai Raya ni 1,000. Balik korek dalam cerana dia, dalam bawah bantal dia, tengok akaun tak ada pula dah duit. Subhanallah. Dia bersumpah nak pergi derma 1,000. Macam mana nak buat? Anak dia kaya ada, koprak saja duduk, bergaya kereta besar-besar belakang. Nah, tapi dia tak tolong ayah dia melunaskan, melaksanakan sumpah ayah dia. Yakni tidak tolong melaksanakan kehendak mereka dalam sumpah itu, maka orang itu dikira derhaka pada mak ayah. Jika ayah dan ibunya memerintahkan sesuatu, maka dia tidak mentaati perintahnya,
jika orang tuanya minta sesuatu tidak dikabulkan dan dia diberi amanah lalu berkhianat, inilah tanda orang yang derhaka kepada mak ayah. Subhanallah. Subhanallah. Berapa banyak kes yang berlaku pada kita sendiri. Kita ni lah ada hidup lagi ni, ada dengar ceramah, ada dengar kuliah ni, dia dengar di mana-mana ni, muhasabahlah diri. Berapa banyak yang kita langgar, tidak ikut, tak dengar kata pada mak ayah. Allahu Akbar. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya orang tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni orang duduk tengah di antara syurga dengan neraka. Siapakah mereka itu? Jawab Ibnu Abbas, orang-orang A'raf iaitulah mereka yang tinggal di celah antara syurga dengan neraka. Dia duduk tengah, neraka tak masuk, syurga tak masuk. Apa sebab orang ni? Dan dinamakan A'raf kerana letaknya yang tinggi antara syurga dengan neraka. Jadi dia atas tempat tinggi. Di situ ada pohonannya, buah-buahan, sungai dan sumber-sumber mata air. Adapun yang tinggal di dalamnya itu adalah mereka yang keluar menuju perjuangan di jalan Allah, membela agama Allah tanpa meminta izin dan restu ayah dan ibunya. Riwayat inilah. Lalu mereka terbunuh dalam jihad tersebut. Dia tak minta izin mak ayah, dia pergi perang, bila mati duduk mana? Duduk tengah-tengah syurga dengan neraka. Sehingga mereka yang berjuang di jalan Allah itu telah dilarang masukin neraka, dan kerana kederhakaannya kepada kedua orang tuanya itu, maka mereka dilarang masuk ke syurga. Sebab dia jihad tak boleh masuk syurga, dia mati syahid. Tapi nak pergi ke tak boleh masuk neraka. Sebab dia mati syahid, nak masuk syurga tak boleh sebab neraka kepada ibu bapa. Sudah. Mereka itu akan berada di bukit Araf tersebut hingga kemudian Allah akan mengadili perkara itu. Tengok di sini, tengok nota kaki di bawah. Hadis ini mauquf, maknanya bukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata sebenar Nabi. Hadis ini mauquf kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Wallahu alam. Anda cari jumpa dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata mauqufatun. Hadis ini mauquf pada Ibnu Abbas. Habislah kita, banyak dah kita duduk mauquf ni. Kita berpindah pula kepada hadis lain pula, hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini lebih tenanglah bila kita jumpa hadis-hadis yang sahih macam ni kan. Apa hadisnya? Terjemahan hadis ini panjang. Bahawa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak untuk mendapat kebaikan daripadaku? Man ahakun nas minni bi husni suhbah. Orang yang paling berhak menerima kebaikan daripada aku siapa? Qala ummuka. Nabi jawab, ibu kamu. Orang itu bertanya lagi, siapa? Nabi kita ulang, makmu. Dia ulang lagi, siapa? Nabi kata, ibu kamu. 3 kali Nabi kita ulang, ibu kamu, ummuka. Kali yang keempat dia ulang, siapa lagi ya Rasulullah? Barulah Nabi jawab, abuka, bapak kamu. Setakat tu tanda, setakat bapak kamu itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab kita ni kata ada lagi tambahannya, kemudian al-aqrab fal-aqrab, keluarga yang terdekat itu dalam riwayat lain. Dengan demikian Nabi SAW telah menyarankan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebanyak 3 kali ulang, ummuka, ummuka, ummuka. Sedangkan bapaknya hanya sekali. Kenapa? Tak hormat bapak? La. Hal tersebut kerana banyaknya dan besarnya keberatan dan kesulitan